Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Yang dimati lagi dikasihi, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit Haji Abdul Rahman, pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian, selaku penaung Masjid Taman Desa Tumburu. Yang dihormati lagi dikasihi, yang bahagia Cikgu Hashim bin Yahya, pengurusi Taman Desa Tok Guru dan selaku penasihat jawatan kuasa Masjid Taman Desa Tok Guru. Yang dihormati YB, yang dihormati Datuk Datin, pegawai kerajaan, semua jawatan kuasa Masjid Taman Desa Tok Guru, semua AJK kerja yang bertumpul lumus laksanakan tugas masing-masing. Muslimin muslimat yang dimati lagi dikasih sekalian, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita semua diberi kesempatan untuk sama-sama kita berada di dalam majlis perasmian Masjid Taman Desa Tok Guru yang diadakan di dalam Masjid Taman Desa Tok Guru ini, yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk sekejap lagi. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, untuk memulakan majlis, saya dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan yang bahagia Cikgu Hashim bin Yahya untuk menyampaikan ucapan aluan. Dijemput dan dipersilakan. Makan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati lagi saya kasihi yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian. Yang berhormat Ahli Parlimen Kuala Krai Ustaz Abdul Latif, Ustaz Zaki, pengurusi Masjid Itikaf Taman Desa Tok Guru, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, ahli jawatan kuasa penduduk Taman Desa Tok Guru, warga taman, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu, kami warga penduduk Taman Desa Tok Guru amat rasa berbesar hati sekali dengan kesedihan yang berbahagia Datuk untuk bersama-sama kita di majlis ini untuk melahirkan rasa kesyukuran dan terima kasih, di mana Taman Desa Tok Guru dapat dan berjaya membina sebuah masjid seperti mana yang kita nikmati pada hari ini. Jadi bagi kami begitu rasa terhutang budi dan rasa amat-amat berterima kasih pada yang berbahagia Datuk dengan sokongan dan usaha dari beliau, kita berjaya membina sebuah masjid yang bagi kita rasa cukup sempurna. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk memberi sedikit
orang kata sejarah bagaimana terbinanya sebuah masjid di taman kita ini. Pada awalnya, pada 11 hari bulan 11 tahun 2022, kita mulakan rancangan pembinaan masjid ini dengan majlis solat hajat yang kita adakan di atas jalan tepi masjid. 11 hari bulan 11 tahun 2022, bersebelahan tapak di atas jalan sana, kita mula dengan solat hajat, dan seminggu selepas itu pembinaan bermula dengan bermodalkan sebanyak 60,000. Modal dana itu ialah hasil daripada duit yang ada dalam tabung lama, duit yang ada dalam tabung lama, tabung taman ini. Untuk pembinaan itu kita ada lebihan dan kita peruntukkan untuk pembinaan asas itu sebanyak 60,000 bersama dengan sumbangan peringkat awal oleh AJK berjumlah sebanyak 60,000, dan kita mulakan pembinaannya sehinggalah kepada satu peringkat kita kehabisan peruntukan. Kita kehabisan peruntukan dan kita perluaskan kepada warga-warga taman untuk menghulurkan sumbangan. Tapi untuk membina sebuah masjid yang sebegini kita tidak mampu. Warga-warga taman dan juga penghuni pemilik tanah di taman ini. Warga taman yang menduduki di sini dan juga sumbangan daripada pemilik tanah yang mempunyai tanah di sini untuk menghulurkan sumbangan. Tapi dengan sumbangan itu kita tidak mencukupi, dan akhirnya mesyuarat jawatan kuasa penduduk mengesyorkan supaya jawatan kuasa, saya bersama dengan jawatan kuasa, untuk berjumpa dengan Datuk. Pada masa itu saya rasa begitu rasa berat sangat nak lagu mana nak jumpa Datuk, gitulah istilah. Sebab Datuk pun tak kenal saya masa tu, saya pun kenal jauh ya. Datuk tak kenal saya kenal tapi kenal jauh, tak berani nak masuk rapat masa di masjid tu tadi. Gitu. Gitu. Tapi tak berani nak masuk rapat. Jadi Datuk lah tak kenal sayanya. Jadi tapi oleh kerana kesungguhan daripada jawatan kuasa yang mencadangkan supaya pihak kami berjumpa dengan Datuk pasal lain dululah, abayarlah. Minta abayar bisik dengan Datuk, dan alhamdulillah Datuk mengatakan sudi untuk menerima rombongan kami untuk bertemu dengan beliau dan bertanya kepada kami gapo tujuan mari ni. Sebenarnya Datuk tahu dah raja dia. Dan alhamdulillah Datuk dengan yang ada pada beliau telah bersedia untuk membantu kita, membantu jawatan kuasa penduduk ini dalam usaha untuk membina sebuah masjid ini. Dan mulai hari itu, mula sahaja hasil itu keesokan saja bulan 2 yang berbahagia Datuk melancarkan pungutan di peringkat masjid selama 2 minggu berturut-turut, dan kita alhamdulillah kita dapat kumpul dana sebanyak 10,000 lebih, dua kali Jumaat 10,000 lebih. Dan apabila Datuk yang berbahagia Datuk melancarkan secara maya
apa seluruh dunia, seluruh Malaysia ini, tak tahulah seluruh dunia, kamu siapa tak tahulah. Dana yang kita terima, alhamdulillah, cukup. Orang kata kita rasa begitu terharu sekali. Sumbangan di mana pada bulan pertama, iaitu bulan Mac 2023, bulan pertama saja, bulan Mac, kita berjaya mengumpul sebanyak 210,000. Bulan Mac sahaja. Bulan kedua, bulan April, 104,000 dana. Sehingga akhir bulan Disember 2023, kita berjaya mengumpul hampir 450,000. Dan dengan duit yang terkumpul itu, pembinaan masjid kita tidak tertangguh. Yang lama pembinaan ini tukar dah. Alik tukar dah. Alik modal untuk kita membina masjid ni tak jadi masalah dah masa tu. Kita boleh buat sehingga sebegini dulu. Ya seperti mana yang tuan-tuan ni tengok ni. Jadi sekali lagi lah, kami warga penduduk Taman Desa Teguru merakamkan ucapan berbanyak-banyak jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk di atas usaha yang beliau lakukan sehingga masjid kita terbina. Dan di akhirnya, sekali lagi saya berjumpa Datuk menyatakan, oleh kerana sekarang ini harga barang telah meningkat, dengan jumlah yang ada itu kita tertangguh pembinaan menara kita. Tapi Datuk kata teruskan. Saya kata nak teruskan macam mana, duit ada dah, habis dah. Duit habis dah. Ini menunjukkan kesungguhan apa. Begitu Datuk ni nak tengok masjid terbina di taman kita ini. Teruskan. Jadi sekali lagi beliau lancarkan dan kita telah berjaya kumpulkan 80,000 lebih pula sekarang ini. InsyaAllah menara itu akan siap dibina. Dan mengikut apa tukarnya kata minggu depan nak mula kerja itu. InsyaAllah siap. Dan hasil daripada kutipan itu kita berjaya juga buat apa awning depan dia untuk peneduh tangga itu. Jadi itulah apa yang dapat saya ceritakan sejarah pembinaan masjid di taman kita ini. Cuma di sini sekali lagi saya nak menyeru kepada semua warga taman, dah terbinanya masjid yang indah bagi kita, marilah sama-sama kita mengimarahkan masjid kita ini pula seperti mana yang dihasratkan oleh Yang Berbahagia Datuk. Jadi saya rasa itu saja daripada saya sebagai sejarah perkembangan pembinaan masjid ini. Dan kita selepas ini kita dengar sedikit sebanyak nasihat dan tazkirah yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Cikgu Hashim bin Yahya di atas ucapan alwan itu tadi. Sekarang sampailah masanya yang ditunggu-tunggu, iaitu ucapan perasmian Masjid Iktikaf Taman Desa Tok Guru yang akan disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, pengurusi Yayasan Pondok Sungai Durian. Majlis dengan penuh ta'zimnya menyempurnakan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Takut. Boleh ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zaki Haji Ma'ali selaku pengacara majlis dan sekaligus pengurusi Masjid I'tikaf Taman Desa Tok Guru, Cikgu Haji Hashim Yahya selaku pengurusi Taman Desa Tok Guru, juga pengurusi Pertubuhan Badan Kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian. Yang berhormat Ustaz Abdul Latif, tidak dilupakan pada Abah selaku orang panggil penghulu besar kepada Desa Tok Guru ni, dan semua di antara kuasa masjid, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29 Rajab 1445 bersama dengan 10 hari bulan 2 2024, kita bersama berada di Taman Desa Tok Guru yang bersejarah ini, iaitulah dalam majlis perasmian masjid. Walaupun masjid ini telah pun digunakan, tapi kita kata orang panggil gimmick perasmian tu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla selesainya pembinaan masjid. Cuma tinggal beberapa perkara di luar masjid yang perlu dipercomelkan lagi, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, mungkin kita orang-orang yang baru mari ke kawasan kita ni, baru jadi penduduk Sungai Durian, baru jadi ahli Taman Sungai Durian, anda rasa suka juga kalau kita buka secara sikit. Tadi nak suruh habis kecek, boleh kah? Bahasa boleh? Boleh kita bagi dia pasal sanak. Dia pemegang sanak. Pemegang sanak Taman Sungai Durian ni, Taman Desa Tok Guru, duduk dia. Jadi ana waktu tu sedang belajar di Madinah lagi. Belajar pada awal tahun 90-an. 90-an pihak tanah kawasan kita ni milik estate. Nama apa tokai estate kita ni? Lian Li ni. Lian Li Plantation. Sayang-sayang kita hak Cina-Cina ni jadi tokai lah kalau ni. Tu, kalau jual di depan Lita lah ni kan ada kedai, berapa nama tokai dia dulu. Ayuh dia nama berapa tahu? Ayuh anak dia jadi tokai tu, hak bagi kereta. Tu hak abang apa nama? Tu sayang kita tu. Kita duk pondok besar dengan Cina. Nama apa? Nama tak ingat dah. Dia kalau di Kuala Keren ni, dua hak kita saya ni, pok di Cina ni, kebun Nisa. Lepas tu kalau di Kuala Keren tu, kedai Jack, Kasing. Jalan nak pergi kereta api tu. Atau member tu. Dia main suka. Dia tak pemain juga masa budak-budak. Dia kata ada sejarah juga dia. Ingat geduk pondok Senyak, ada sejarah dia. Ada sejarah. Baik, jadi tanah ni, estate ni sebanyak 80 hektar. Akan dibahagikan kepada 400 peserta. Habis dengar cerita ni. Kalau tak kena dia betul ya. Jadi dia nak beri kepada peserta penduduk-penduduk setinggan Sungai Durian yang kena banjir setiap tahun. Dan juga orang-orang pekerja ladang yang termasuk juga sebahagian daripada warga pondok Sungai Durian. Termasuk kita. Kita ni ahli sini sebenarnya. Cuma tak tahu, nak daftar nak buat ahli berapa sini tak tahu. Tapi ada juga sini. Jadi ahli. Kemudian mungkin lepas ni kita boleh masuk ke Abah 2-3 minit untuk dia cerita sikit. Sebab kita duduk kapur ni biar kita tahu sana. Banyak tempat lagi ceramah. Bila kapur pelik-pelik dia tanya, gapo dia cerita sini?
Dia kata kita tak tahu. Sedar-sedar orang kata kapur ni nama sikit, kapur lembu dah. Apa nama lembu? Dia tahu bukan lembu banyak. Kata lembu banyak, kapur mana-mana lembu ada berlaku. Tapi mesti ada cerita pelik. Waktu anda pergi melawat ke Thailand baru ni, cerita lembu ni banjir besar dah. Lembu tu hanya sakut atas pokok. Bila air suruh, lembu tu atas pokok tu. Nak tahu tak reti. Hak pandai tahu ni kira ya. Lembu tak pandai. Jadi alhamdulillah masa tu usaha dia panggil penyelia daun mengkebang Ustaz Abdul Latif. Dia tanyalah ada tak warga-warga yang pondok kita ni yang hak Sungai Daya ni hak kena banjir hak apa nak pindah sini. Kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita di sini kita kata alhamdulillah Allah SWT pertemukan kita. Pada itulah bila tahun 2022 Haji Nasir dengan kumpulan dia mari nak naik taraf masjid Kapur Baru. Alhamdulillah kita buka peluang kepada jemaah di seluruh Malaysia, lebih-lebih lagi jemaah yang duduk ikut kelas pengajian kita pagi-pagi, kelas tafsir pagi tu bermula zaman Covid dulu. Alhamdulillah lah ni kau hari kau ramai orang mari. Jadi bila kita istihar nak buat masjid cepat nakak. Jemaah ni bila sebut masjid je, laju selalu. Alhamdulillah, Masjid Muhammadi siap. Mari pula Cikgu Asir, Abaya. Cikgu Asir kita kenal dah dia. Dia main sebuah pondok. Main je waktu pada di pondok. Lah ni hilang. Lah sekarang. Dia kena jaga sini, tak apalah. Tu. Jadi, bila buka masjid ni orang Masjid Muhammadi kawal banyak. Kita kekurangan jemaah belakang. Jadi anak tadi duduk buah-buah. Anak kata lepas pada ni kita stop dulu bina masjid baru di kawasan kita ni. Lah ni kerja kita bagaimana nak penuh masjid. Masjid kita Desa Tok Guru kita penuh, masjid Desa Ar-Rahman kita penuh, masjid Muhammadi, masjid Kapur Baru kita penuh. Dah. Masjid apa ni Hidayah Kapur Pinang kita penuh. Jadi lah ni usaha kitanya nak penuhkan masjid-masjid ada untuk bina baru kita break dulu. Cuma kalau ada lah surau-surau di bawah masjid Sungai Daya ni yang perlu bantuan untuk nak beki-beki atap cabut ke apa dia. Jadi dua saluran dia ada. Sama ada melalui yang berhormat wakil rakyat ataupun melalui YB juga yang berusaha Abu Anas. Dua ya. Waktu yang berhormat ni yang berusaha kita dua. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Taala satukan kita daripada kita duduk di mana-mana kampung dulu, mari sini. Dan takdir Allah SWT satu lagi kampung yang tidak dirancang, ni perumahan banjir. Tu rancang lepas banjir dah ke? Lepas banjir baru timbul, mana kampung baru susah lagi timbul. Jadi waktu lo ni ada satu lagi kampung baru akan dibina di belakang ada apa ni Taman Sungai Daya. Taman Sungai Daya tu. Pak kita lagi banjir dulu. Bukit itu insya-Allah akan dibina oleh perumahan besar. Wakil dia mari jumpa anak kata insya-Allah saya dah sediakan untuk kawasan Sungai Daya ni 2 tingkat masjid untuk solat Jumaat. Biiznillah azza wa jalla, anak rasa 20 tahun lagi muat masjid kita tu. Kalau tak muat kita tambah masjid. Lah ni pun sedia molek lah. Kalau ada pelajar pondok capung orang kampung pergi, orang panggil sedia molek. Mana kalau bina sebuah lagi satu taman lagi pun Desa Gering tak tahu dia gimana masjid. Desa Gering akan gimana? Sungai Daya ke Batu Jor? Dia kat Batu Jor. Tapi mungkin dia mari main Jumaat pagi tadi kok. Sebab jalan lebih dekat kau ni. Yang pentingnya. Jadi para jemaah sekalian, itu nama Tok Guru gabungan daripada dua Tok Guru. Tok Guru ni Abdul Aziz. Zaman dia buka apa ni? Desa ni. Dia jalan kita ni kena ingat ni. Jalan daripada cabai 3 Sungai Daya tu, tuan-tuan baca dok nama jalan apa? Pejabat majlis daerah. Di bawah jalan pejabat tanah. Kalau kira Gazet Jalan Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Ni kita terima kasihlah kepada DO kerana abadikan nama Tuan Guru kita di sini supaya anak-anak cucu besar esok dia tahu. Kalau tanya desa Tok Guru ni, Tok Guru mana di sini? Nah. Tok kan Guru Haji ya. Benar tak? Tok Guru Haji ya. Tok Guru Haji ya tak panggil dia panggil babo ya dah. Babo pun itu. Jadi anak-anak tahu, Tok Guru sini iaitulah Tok Guru Haji Abdul Rahman, pengasah pada Pondok Sungai Daya, dan tamai kita ni zaman Tok Guru Allahyarham Tok Guru ni Abdi. Dua-dua tu Allahyarham
Kita doakan dua-duanya, kubur-kubur mereka, kubur keluarga semuanya taman-taman syurga, dan mereka dapat menikmati curahan rahmat Allah Azza wa Jalla yang begitu banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, itu secara ringkaslah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita bina masjid, bagian cabaran nak membina selesai. Cikgu Asin kata dah selesai dah. Kita sudah dapat 500 ribu lebih lah. Kalau capur semua yang terakhir, sehingga akhir tahun 2020-2023 baru ni 500 ribu lebih. Di Desa Ar-Rahman, ya, Masjid Muhammadi Kampung Baru pun lebih kurang tu juga. 500 ribu juga. Alhamdulillah. Ni peringkat pembinaan, dua perkara yang kita kena bina melalui masjid. Pembinaan yang pertama, pembinaan bagaimana kita nak innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang memakmurkan rumah Allah, itulah orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak letakkan diri kita ni di dalam grup orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita semua ni hak semangat nak bina masjid ni orang beriman. Ada satu kes, ni cerita benar berlaku. Sebuah taman, anda tak sebut nama taman ke apa, sana ada pada kita. Bila AJK taman nak bina masjid, bina surau, ada sekumpulan AJK lagi bantah. Pada hari AJK masjid buat maya hajat nak baca Yasin supaya nak bina surau, AJK bantah baca Yasin juga pok dia supaya Allah Taala lembutkan hati, tak jadi bina surau. Syaitan pun bengok gitu. Ada juga dia kata bertembur Yasin, hak Yasin ni nak bina surau, hak Yasin satu lagi supaya lembut hati pengurusi ad hoc surau ni tak jadi bina. Cerita atas dunia ni macam-macam. Yasin tu boleh pergi belakang, nak bina surau, baca Yasin nak suruh lembut buat tu tak selawan. Hak sekali lagi bina juga supaya lembut hati AJK tak jadi buat. Kita kata masya-Allah. Nah, jadi peringkat cabaran yang paling besar lo ni, orang duk kempen lo ni, solat subuh seperti Jumaat. Alhamdulillah, Cikgu Asir dia tidak putus maklumat dengan anak. Daripada awal-awal kita collect kutip maklumat tu pun dia selalu bagi. Akhir kali bila anda tengok, 400 lebih cukup, saya break. Setahun kita break. Sehinggalah dia mari mula akhir tahun pun ni, royak mula kata kita tambah sikit lagi, alhamdulillah. Allah Ta'ala lah balas jasa tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang telah memberi sumbangan, mewakafkan harta mereka benda, bukan senang orang nak percaya. Bila ni tuan-tuan, bukan mudah orang nak percaya. Orang kutip rumah ramai. Tapi kadang-kadang, banner lebih besar daripada bangunan. Banner besar. Siapa orang kutip rumah berjuta boleh. Tapi kita tengok-tengok tapi, tinggal 3 orang duduk ada. Itu duduk rumah buruk. Kalau duduk rumah banglo, ustaz. Dia ni payah. Pasal itulah bagi anak sendiri, anak tak akan iklan mana-mana rumah, kecuali anak pergi tengok. Pergi tengok, yakin dengan AJK. Ini sebuah masjid lagi kita akan iklankan insyaAllah dalam bulan Ramadan ni. Pembinaan masjid Sayyidina Umar bin Khattab di Kampung Keruh. Biiznillah azza wa jalla. Telkom, Kampung Telkom. Nama dia Masjid Umar bin Khattab. Jadi tuan-tuan bersedialah untuk kita laburkan duit kita sebagaimana dalam perancangan yang kita kempen sehari dua ni, hartaku milikku. Kita nak jadi harta kita milik kita. Yang kedua, ini cabaran yang kedua, pembinaan yang kedua yang kita kena bina di bawah desa Tok Guru, di bawah desa Ar-Rahman, di bawah desa Kampung Baru, semuanya duduk berpayung di bawah Masjid Ar-Rahman Pondok Sungai Durian. Yang kita nak bina di sini al-ukhuwah al-islamiyah. Kita kena jaga ukhuwah. Sebab kita ni mari daripada macam-macam. Ada hok mari rumah kawasan banjir, ada hok mari daripada pondok, ada mari kapur lain, ada mari. Jadi kita sini kita anggap masjid kita ni masjid penyatuan ummah, wahdatul ummah. Jadi kita kena jaga kesatuan ummah. Jangan sebab orang tak segi masjid kita ni pasal apa? Malah aku AJK berkodok buah kosek-kosek. Jangan. Nah, kalau ni ada setengah orang tu buat grup masjid, geruk taman, tapi kadang-kadang kita letak benda-benda yang boleh mengguriskan perasaan orang. Itu juga salah satu daripada ketidakharmonian. Tuan-tuan jaga. Jangan sebab kita orang tak suka mari masjid. Jangan sebab kita orang malah mari masjid. Jadi kita nak biar jadi kita menjadi sebab orang datang ke masjid.
itu kita akan boleh pahala banyak biiznillahi azza wa jalla. Jadi dua perkara lah harapannya selaku orang panggil pengacara. Ana kita syukur kepada Allah azza wa jalla. Abu Anas ni hanya jo warwar ya. Jadi kita terima kasih. Alhamdulillah, kata alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah azza wa jalla yang anugerahkan kita masjid ini, dan kesyukuran yang lebih besar lagi daripada yang kita ucap dengan mulut. Bagaimana kita nak tunjukkan syukur kita kepada Allah azza wa jalla, bagaimana kita nak tunjuk syukur kita kepada orang yang infak masjid ni kepada kita, dengan cara kita imarahkan masjid ni. Boleh kata dia? InsyaAllah. Satu lagi kesyukuran kita jaga keharmonian taman kita jaga harmoni masjid kita, dan tidak jadi masalah lah. Masjid Sungai Raya pun masjid yang besar, kita juga mengwar-warkan kepada para jemaah. Hari ini bila ana fikir di Sungai Raya ni ada persatuan khairat kematian. Kita kata waktu untuk orang mati, kita beri khairat banyak mana pun, orang mati tak akan senyum. Kada orang mati senyum. Tak senyum dah orang mati, pakai senyap gitu dia. Jadi anak kata, kenapa kita tidak perluaskan skop pada khairat kebajikan? Jadi alhamdulillah pengurusi kita khairat kematian Tuan Haji Nasir dan Cikgu Hashim dan lain-lain adik-adik setuju untuk naik taraf. Ini kita nak faham ke penduduk kita ni. Setuju untuk naik taraf, tapi di bawah skop warga masjid, di bawah masjid Sungai Raya saja boleh masuk untuk mereka awal. Jadi alhamdulillah semalam kita mesyuarat sudah lebih daripada 370 orang lebih dah. Ahli-ahli Sungai Raya ni, ahli taman ni pun masuk dah. Ada yang masuk, ada tak masuk. Yang tak masuk tu tak ada masalah, kita tidak paksa. Cuma kita cuma nak beri sumbangan. Alhamdulillah Allah ni yang pengurusi baru ni, Cikgu Hashim, dia pun pengurusi taman ni, pengurusi Badan Kebajikan Sungai Raya, nampak aktif pokok dia ni. Pergi jalan sana sini, pergi cari orang sakit, orang uzur. Jadi kita kata orang mati sekali yang mati, tapi orang uzur yang sakit kronik ni perlu kursi roda, perlu kepada katil hospital, perlu kepada pampers, perlu kepada susu, macam-macam perlu keperluan. Jadi tuan-tuan boleh berhubung dengan jawatan kuasa Badan Kebajikan Masjid Ar-Rahman Sungai Durian, ataupun kita ringkaskan PBKSD, Pertubuhan Badan Kebajikan Sungai Durian. Jadi ahli-ahli kita ada, setiap taman kita ada wakil. Ana sebagai penggerak je lah. Pejabat pun kita beri sebuah bilik di pondok tu jadi pejabat kebajikan situ. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, setiap kebaikan yang kita nak buat, Allah Ta'ala ganjari pada kita. Yang penting sekali kita ada sifat keikhlasan ketika kita ketika kita menyatakan hasrat yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan masjid kita ni kita imarah dengan sebaik-baik mungkin, dan insya-Allah satu perancangan yang anda sedang fikir, kita akan buat juga majlis iftar perdana di masjid ini dan masjid-masjid lain sekitar ni. Kita akan bicara dengan pengurusi-pengurusi masjid sebelum Ramadan ni biiznillah azza wa jalla. Kita perdana sini sekali, perdana di Desa Rahman sekali, di Tok Guru sekali, di masjid kawasan kita ni biiznillah azza wa jalla, supaya kemerihan tu sentiasa terjalin. Batu lepas pada puasa dia buat raya pula. Buat semua, mari semua kita insya-Allah. Jangan panggil waktu tak ada lah. Alhamdulillah. Jadi itulah ucapan kitanya dan harapan kita, harmonikan masjid dan imarahkan masjid. Wallahu alam. Dan ana sendiri mewakili masjid Desa Tok Guru mengucapkan jazakumullahu khairah, barakallahu fikum wa fi ahlikum wa fi amwalikum kepada semua para penyumbang, para penggerak, para pekerja yang telah menjayakan pembinaan masjid yang begini comel, yang begini cantik. Jazakumullahu khairah. Semoga Allah jadikan apa yang kita sampaikan, yang kita sumbang ini menjadi bekalan kita dalam kubur, peneman dalam kubur, dan bekalan kita di akhirat. Sekian aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita kata Abah nak kajak sikit. Panggil. Tak apa main. Kita beri masa 3 minit. Lepas tu kita solat dulu. Cerita sikit. Dia satu guru ni, mari mana cara. Tak boleh jasa dia, kita kena jasa. Bahaya ayat jasa mudi kenang cerita lain.
Jasa budi fahami dah. Kalau kata kena tak ada dah. Akap. Bila ketika kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Tuan Guru Dato' Haji Abdul Fasih, yang berhormat Ustaz Haji Abdul Hafiz, serta bagi bapa semua yang hadir pada hari ini. Sejarah penubuhan Desa Teguk ini bermula pada 2011 dengan melibatkan setengah-setengah di kawasan Sungai Durian yang tak ada pendapatan, yang rumah mereka terlibat dengan banjir dan pecah-pecah keluarga. Termasuk juga ahli kuasa daripada pejabat tanah yang tak ada tapak lah. Kita mohon dengan yang implementation ada 50 ekar, lebih kurang 3J juga, dan kita bayar secara berperingkat. Kita ada jawatan kuasa untuk jenazah kita, dan setelah selesai buat pembayaran dengan biaya implementation, kita adakan majlis pemilihan untuk dalam 441 hidup semuanya. Ya. Harga 6 juta 441 hidup kita dapat semua. Ini termasuklah tapak masjid, pada permainan, tapak tadika serta padang pada permainan untuk anak-anak. Alhamdulillah lah, semuanya telah berjalan dengan lancar, dan hari ini kita dapat merasmikan masjid Istiqah Taman Desa Teguk Guru yang dibina sejak tahun 2010 ni, 2010 lagi. Dengan peruntukan daripada akaun hidup banyak 50,000 sumbangan daripada orang ramai, dan kita semua yang sedasa Teguk. Majlis mengucapkan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah bersama-sama menyumbang ke arah pembinaan masjid Desa Teguk. Kita harap masjid yang dibina ini akan mengeratkan lagi penduduk sekitar Taman Teguk Guru, Sungai Durian, dan ibaratkanlah masjid kita yang dibina ini. Marilah kita ramai-ramai menghidupkan masjid yang dibina dengan semangat kita, dan ia memperkesan akhirat bagi kita semua. Jadi saya tak mahu bercakap banyak lah. Kita rasa ada peruntukan lebih lagi, kita akan bina kubah untuk masjid kita sini, dan mungkin garaj sikit lah untuk buat jemaah datang sini untuk hidup. Dan peruntukan saya rasa ada lagi. Kita dalam akaun hidup pun ada sikit lah. Dalam 50,000 lagi mungkin untuk prasarana parit-parit dan sebagainya. Hanya sekadar saya maklumkan, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi apa-apa pembinaan yang belum
disahkan dalam masa terdekat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk di atas ucapan perasmian Masjid Taman Desa Tengguru dan juga ucapan ABH kerana memberi taklimat kaitan dengan pendudukan Taman Desa Tengguru. Jadi untuk seterusnya itu acara menurunkan tanda tangan pada pelak perasmian yang akan disempurnakan oleh yang berbahagia Datuk selepas kita solat zuhur nanti insya-Allah. Di akhirnya kita sama-sama tangguh majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.